Memanglah nampak sesuai. Memanglah nampak benda tu masuk akal. Ada orang politik yang culas, curi tulang. Saya bukan nak cakap semua dalam sektor penjawat awam ni tak efisien, tak. Kerana apa? Kerana masing-masing kita tahu ada fungsi. Sebagai penjawat awam dia ada kerja dia. Demikian juga ada pegawai kerajaan yang culas, curi tulang. Relax bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kembali lagi dalam sesi podcast Relax Bro bersama dengan saya Dr. Fatul Bari dan Saya Wan Agil, Wan Hassan. kali ini kita berada di episod yang ketiga. Minta maaf saya pakai topi hari ni, Agil. Wah, nampak lain macam sikit. Lain macam dok pakai topi. Botak. Okey. Okay. Dan kita mungkin cerah sikit hari ni. Oh, tu lah. Kalau perasan, Alhamdulillah kita ada lah logo, yang logo. sudi menyumbang kat kita. Relax Bro. Terima kasih. Kita kembali dengan topik-topik yang hangat dibincangkan, khususnya di social media. Pelbagai komen yang kita dapat daripada netizen dan orang politik, pegawai kerajaan dan juga profesional. Yang pertama sekali lagi lah, kita mulakan dulu dengan isu yang mendapat perhatian serius. Rakan podcast kita yang begitu popular, KS, Keluar Sekejap, KJ dan juga Syahri Hamdan, yang menyentuh isu ini bermula dengan YB Syed Saddiq dalam parlimen. Bukan saja dalam parlimen, bahkan sebelumnya beliau bercakap benda yang sama soal pencen ahli parlimen ataupun ahli politik, dan juga KJ menyentuh soal pencen pejabat awam. Perkara ini sensitif sebenarnya. Okey, cumanya kedua-dua pihak menyentuh soal keperluan pelaksanaan perkara tersebut. Syed Saddiq ada naratifnya dan KJ juga saya melihat ada naratifnya more kepada pengurusan keuangan negara. Jadi kalau kita kembali balik Agil kepada asas dia, kenapa keperluan perbahasan atau perbincangan soal pencen ni? Itu saya rasa rakan-rakan penonton kena faham benda ni dulu. Tujuan diwacanakan benda ni sebabkan negara kita, keuangan negara kita dibelenggu dengan kos pembayaran kerajaan untuk pencen penjawat-penjawat awam terlalu tinggi. Kalau ikut lagi 10 tahun mungkin 50 bilion. Tahun 2060 mungkin sampai 1 trilion yang banyak kerajaan Malaysia perlu tanggung. Banyak tu. So itu banyak. So, ini kita berbicara tentang soal kemampuan kerajaan bear the cost. Betul. Untuk semua ni. Betul. So Agil, apa pandangan saya kalau kita boleh imbas sedikit lah, isu ni betul lah YB Syed Saddiq. Saya tak pasti apa niat YB Syed Saddiq tapi dia cakap pasal pegawai kerajaan tak? Tak, dia cakap pasal ahli parlimen semata-mata. Ahli parlimen semata-mata. Dan kemudiannya sahabat kita KJ kata bukan setakat ahli parlimen tapi juga perlu melihat keperluan untuk merombak sistem pencen penjawat awam. Kerana bebanan kewangan lah, macam Dok kata tadi, bebanan kewangan yang dikatakan lebih kurang dalam 7 ke 8% daripada nilai jumlah bajet setiap tahun yang dibentang oleh kerajaan. Dan 7 ke 8% ni dikatakan sepatutnya boleh digunakan untuk benda lain. Pembangunan. Contohlah, it's a fair comparison. Maksudnya bila kita ada duit, kalau kita ada duit dan duit tu patutnya kita boleh gunakan untuk perkara yang lebih baik demi masses, untuk kegunaan dan kebaikan rakyat secara keseluruhan. Memanglah nampak sesuai. Memanglah nampak benda tu masuk akal. Kan? Tapi kita kena juga lihat konteks reformasi pencen ni kepada konteks yang lebih besar. Saya suka nak membawa pendengar podcast Relax Bro ni melihat the bigger picture. Kalau kita nak mereformasikan konsep ataupun sistem pencen penjawat awam dan ahli parlimen. Yang ni nanti saya nak kena tanya jugalah, sebab saya ni baru dalam politik, nak kena tanya Dr. Fatul Bari ni apa sebenarnya tanggungjawab ahli-ahli parlimen dan ahli-ahli politik ni yang sampai kena ada pencen.
Mungkin ada rasional dekat situ, saya tak pasti. Tapi bro juga apa ni, bukan penjawab awam lah. Bukan. Tapi Pernah menjadi penjawab awam. pernah Menjadi penjawab awam. Okay. Tapi Dan bekerja di private sector. ya, tapi saya ambil KWSP. Ah. Bukan pencen. Cumanya balik pada tadi, kena melihat keperluan untuk merombak ataupun mentransformasikan sektor perkhidmatan awam tu sendiri, Dok. Baru Efisiensi. kita tak boleh. Pasal pencen ni dia byproduct. Pencen ni hasil daripada sistem penjawat awam. Kenapa sistem penjawat awam tu sebegitu? Kerana ada pencen contohnya. Jadi saya bawa angle efisiensi penjawat awam yang perlu dipertingkatkan dan keperluan untuk merombak keseluruhan struktur penjawat awam ni supaya pencen tu tadi boleh ditransformasikan. Mungkin tak akan sama seperti pencen yang kita ada hari ni. Mungkin ada kaedah atau konsep baru yang boleh guna pakai. Mungkin dari segi hybrid konsep, ada contribution daripada pekerja dan juga kerajaan dan sebagainya. Okey, saya cuk kat situ sikit lagi lah. Kalau kita bercakap soal efisiensi tadi ni, tentu dia akan relate dengan gaji. Gaji yang tinggi dan besar. Betul. Hari ini memang kita sedang hadapi masalah ni. Sebagai contoh, spesialis-spesialis di hospital kerajaan banyak lari ke private. Betul. Kenapa? Jurang gaji yang begitu Besar. okey. Pegawai-pegawai kerajaan juga yang profesional, ada latar belakang background profesional, mereka juga kadang-kadang meninggalkan Sektor kerajaan, perkhidmatan awam. seperti tamat dari PTD ke ataupun PTA ke dan sebagainya, dia orang tinggalkan, dia orang pergi kepada sektor swasta, private. So jadi kenapa? Kerana jurang gaji yang terlalu besar dan ketara. Okey, macam dulu di spek kan, kalau SPAD dengan gaji di MOT mana jauh beza. Yes. Jauh beza. So efisiensi ni dia akan efek tangga gaji. So you punya Tapi dari segi productivity kita memang kerja macam sektor swasta. Productivity. Okey, jadi efisiensi ni kalau kita tengok relate dengan productivity sangat penting lah. Betul lah. Sangat terikat. Okey. Dan tentunya dia relate juga dengan gaji. Betul. So jadi then baru kita cakap soal pencen ni. Dia kalau kita okeylah. Kita kena faham satu perkara lah. Bila penjawat awam dia punya gaji kenaikan tu tidaklah terlalu drastik. Dia selalunya perlahan. Kenaikan gaji perlahan. Dan juga dari segi nilai gaji tidak setara dengan sektor swasta, private sector. Dan mungkin itu menyebabkan sektor penjawat awam itu sendiri tidak begitu efisien. Saya bukan nak cakap semua dalam sektor penjawat awam ni tak efisien, tak. Sebab kita pernah ada pengalaman duduk dalam sektor awam. Jadi kita tahu environment sektor perkhidmatan awam ni macam mana. Macam orang duk compare RTM dengan media prima lah. Contoh. Itu contohlah. Jadi akhirnya mereka akan mengharapkan pencen tu sebagai safety net. Safety net je. Itu hanya safety net. Sebab apa? Dahlah gaji dalam sektor penjawat awam ni taklah besar mana. Nak saving pun tak boleh pasal dia kena memastikan kehidupan mereka boleh berjalan, kena bayar kos hidup yang sentiasa tinggi setiap tahun, yang tak setara dengan kenaikan gaji. Akhirnya dia tak boleh nak saving, dia tak boleh nak buat investment, dia tak boleh buat banyak benda macam sektor swasta. Dan kemudiannya mengharapkan pencen semata-mata sebagai safety net. Jadi bayangkan perbezaan tu dengan mereka yang bekerja di sektor swasta yang ada potongan EPF, yang mana mampu ada gaji yang besar, yang boleh buat saving dan buat investment. EPF tu juga pun boleh buat investment, yang akhirnya nilai simpanan hari tua yang mereka ada jauh berganda-ganda daripada nilai sebenar. Sebab keupayaan dia untuk melabur duit KWSP itu sendiri, yang menjadikan mereka ada banyak saving yang cukup saving untuk masa tua. Dia melibatkan mindset juga, Dok, saya rasa. Pasal bila kita di sektor swasta, kita tahu kita tak ada pencen. Jadi dia punya kesungguhan kita untuk memastikan dana untuk tingkatkan kita punya gaji. Betul. Bekerja untuk meningkatkan gaji itu satu. Bermaksudnya kita akan sentiasa berusaha untuk improve kita punya performance supaya performance tu akan reflect kenaikan gaji. Kemudiannya bila naik gaji, contribution company dengan pekerja akan banyak ke dalam EPF. Dan kita tahu kita tak ada pencen yang selama-lamanya. So kita akan pastikan duit dalam EPF tu semakin lama semakin banyak. Jadi ini ada perbezaan mindset.
di antara penjawat awam dan juga sektor swasta. Dan Tapi kita ditanamkan daripada kecil, contohnya mak ayah kita nanti nanti habis belajar nanti kita nak ajar kerajaan. betul lah. So because of what? Because of dia kata kita ditanamkan fikiran tu daripada kecil. Dia kata apa? Ada pencen. Tapi Senang nanti hari tua. ini orang kata budaya atau culture ni bukan berlaku di Malaysia je lah. Banyak negara juga ada masalah yang sama. Cuma saya rasa, macam saya kata tadi, saya suka bawa pendengar ke satu lagi dimensi, membawa kepada konteks yang lebih besar untuk mentransformasikan sektor penjawat awam, kerana yang paling penting ialah untuk mendapatkan talent yang terbaik duduk dalam sektor awam dan mesti dibayar dengan setimpal. Dan That's new narrative. Ha. Ini naratif yang saya rasa berbeza daripada apa pendekatan yang diambil oleh YB Syed Saddiq sendiri. Cadangan tu okey. Betul. Cadangan tu boleh dibincangkan dan boleh dibahaskan. Okey, termasuk apa yang dicakap oleh saudara sahabat kita KJ dan juga Syahril. Pandangan-pandangan mereka pun baik. Dan satu naratif yang terbaik juga untuk kita perhalusi transformasi sektor penjawat awam ini secara keseluruhan, khususnya dari sudut efisiensi dia yang akan memberi kesan kepada produktiviti yang lebih baik, dan juga tentunya perlu kepada perbincangan soal gaji yang setimpal. Betul. Untuk mereka. Okay. So itu kita boleh setuju dalam bab tu. Cuma kita ada juga satu isu dia isu gaji ataupun pencen ahli parlimen, ahli politik. Ini saya kena sentuh lah. Bukan pasal saya orang politik, saya bukan ahli parlimen. Not yet lah. Bukan lagi. Baru nak cakap not yet tu. Not yet. Bukan lagi, dan bukan lagi juga adun. Saya belum lagi. Belum lagi. Bukan lagi lah, belum lagi ya. Cumanya antara benda saya kurang selesa dengan dialog perbincangan terjah-menerjah antara orang kerajaan dengan orang politik. Kawan ni kata kawan ni kata kawan ni. Saya kurang selesa. Kenapa? Kerana masing-masing kita tahu ada fungsi. Sebagai penjawat awam, dia ada kerja dia. Dia ada kerja 8 pagi hingga 5 petang. Okay? Dia ada masa cuti dia. Okay? Dia ada gaji dia. Dia ada pencen dia. Okay? Orang politik pun ada kerja dia. Sebagai contoh, ahli parlimen. Ahli parlimen ada kerja dia. Dan ahli parlimen ada allowance dia, gaji dia. Dan ahli parlimen ni tak ada masa cuti sebenarnya. Untuk makluman. Okay? To be fair. Nak cuti tu boleh minta cuti. Cumanya untuk rakyat di kawasan tu, dia kena 24 jam. Dia kena respon kepada permasalahan dan isu setempat yang berlaku di kawasan dia. Sama juga macam adun. So kadang-kadang orang tak tengok kerja orang politik ni. Dia tak nampak tau. Dia kira politik makan gaji sedap. Tak sebenarnya. Ada orang politik yang culas, curi tulang. Demikian juga ada pegawai kerajaan yang culas, curi tulang. Sama je. Ada juga pegawai kerajaan yang cemerlang, yang rajin. Demikian juga ada orang politik yang rajin bekerja. Yang turun ke kawasan. Okay? Yang cuti dia musim banjir tak boleh cuti. Okay, duit masuk, dia kena fikir duit nak keluar balik macam mana. Ini saya kena puji Ketereh. Orang kata dia macam mana pun. walaupun dalam parlimen tu dia seorang tak keluar tau. Dia berdiri. Masa tapi bercakap soal nak minta dia punya peruntukan khas Perdana Menteri kan. Dia berdiri dalam parlimen tu seorang-seorang dia. Itu the real, untuk makluman semua. Itu memang kerja wakil rakyat. Bila turun takkan tak bagi apa-apa. Betul. Walhal kalau tengok dalam perlembagaan, kerja ahli parlimen bukan bagi duit pada rakyat. Bukan. Kerja ahli parlimen bukan hulu duit kat rakyat. Tak. Kerja ahli parlimen adalah bawa isu rakyat pergi ke parlimen untuk digubal dasar. Itu kerja ahli parlimen. Bahas. Sebab tu kalau ahli parlimen tidur dalam parlimen tu, yang tu korang komen. Lepas tu selalu tak hadir dalam parlimen. Itu komen. Tak kira siapa. Kerajaan ke, pembangkang ke, tak hadir komen. Pasal itu adalah kerja hakiki dia orang. To be in the Dewan. Itu kena clear. Dan juga kena faham juga, dia orang ni yang di bawah pula, harapan rakyat pada dia orang lain. Okey, harapan rakyat pada orang, kenduri kena ada. Orang mati kena ada. Okey, kena pergi sampai ke kubur jenazah ataupun pergi solat ke, pergi ziarah ke. Orang sakit kena pergi ziarah.
Kemudian bencana banjir kena Kena turun. Cuti kena balik. Dulu saya ingat lagi zaman Datuk Seri Najib. Saya rasa bukan zaman Datuk Seri Najib sajalah. Semua Banyak. menteri-menteri, semua Perdana Menteri lah. Banyak Bila ni. bulan 12 je, cuti dibekukan. Memang tak cuti. Memang tak cuti. Walhal cuti anak-anak sekolah, kita semua sama je. Semua bulan 11, 12. Time Tapi tu lah bulan cuti 11, pun. 12 time tu lah nak cuti. Ada yang cuti, saya dengar ada cuti sampai keluar negara, bercuti terpaksa balik. Sebab apa? Sebab nak kena berada di kawasan kerana banjir. Sebab kalau tak ada di kawasan, nanti orang cakap dia tak buat kerja. Ya, dia tak bekerja. Itu point dia. Sebab tu kita pun, biasalah banjir-banjir kan. Banjir-banjir ni patutnya YB kita ada di kawasan. Ada YB tak nampak muka di kawasan. Betul. Yang tu yang pening. So jadi to be fair, penjawat awam, ahli parlimen, asasnya masing-masing ada kerja dan masing-masing ada kerja yang teruk pun. Saya To be fair, yang you punya private sector. Saya setuju. Macam saya kata tadi, saya tak pasti apa niat YB Syed Saddiq bila dia utarakan cadangan untuk menghapuskan pencen ahli parlimen. Dan bila dengar ulasan Dok pasal tugas-tugas ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri ni semuanya, saya rasa kita kena melihat mereka-mereka ni yang menjadi ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri ni sebagai pekerja seperti bekerja swasta, bukan swasta. Dia bekerja untuk kerajaan tapi dalam term kontrak. Dia term kontrak. Maksudnya, dia takkan selama-lamanya jadi ahli parlimen. Dia bukan pekerja tetap. Dia ada kontrak. Kontrak dia tempoh masa pilihan raya tu lah. Itulah kontrak dia. Jadi, bila dalam keadaan tu, sesuai atau tidak diberikan pencen, ataupun kita perlu melihat bahawa mereka-mereka ni hanya layak untuk mendapat sumbangan ataupun contribution KWSP. Cukup lah. Apa yang you dapat sumbangan KWSP. Cumanya benefit-benefit lain tu bolehlah kita macam benefit daripada kesihatan, benefit-benefit yang dia patut dapat, dia dapat. Tapi pencen tu mungkin kita boleh tukar jadi KWSP, terpulang. Tapi dia layak untuk dapat sesuatu daripada kerajaan. Dia macam ni je cerita dia. Saya tengok kalau contoh, dia berbalik kepada pendapatan kerajaan. Betul. Kalau kerajaan ada pendapatan yang lebih, kerajaan ada pendapatan yang lebih. Sekiranya contoh kerajaan laksanakan balik GST. Contoh, kerajaan ada pendapatan. Tak ada masalah dan nak continue. Tapi perlu difikirkan transformasi sistem. Betul. Okay, that's it. Demikian juga, kalau boleh ditransformasi sistem, ni ahli-ahli parlimen ni pun, calon-calon ni nak kena pun. Bukan, it's not about winnable semata-mata. Betul lah winnable, boleh menang. Tapi the quality of calon tu. Supaya rakyat akhirnya boleh mengajar parti-parti politik. Calon-calon yang ditampilkan oleh parti-parti politik ini benar-benar berkualiti, bekerja. So, isu-isu rakyat akan dibangkitkan dalam parlimen. Tidaklah asyik terpekik, terlolong semata-mata. Duduk kerja dalam parlimen, dia kira nak mencelah je. Asyik nak mencelah. Di akhirnya nilai wang yang rakyat belanjakan untuk membayar gaji dan juga pencen ahli parlimen tu mestilah worthwhile lah. Mesti worthwhile. Akhirnya orang marah. Akhirnya orang kita yang bukan ahli parlimen pun kata, ni orang politik. Semua sama. Semua sama. Pening juga tu nak jawab. Tapi akhirnya saya ingat kita landing. Isu pencen ni kita perlu lihat dalam konteks yang lebih besar. Maksudnya dia tidak boleh dilihat secara sendirian. Sama ada ahli parlimen perlu dihapuskan pencennya atau tidak, yang itu juga perlu dilihat dalam konteks yang lebih besar. Sama ada pencen penjawat awam itu perlu dihapuskan dan diganti dengan sistem yang lebih baik, juga perlu dilihat bukan secara sendirian tapi dalam konteks yang lebih besar. Saya sangat konsisten kena melihat kepada keupayaan dan keperluan untuk kerajaan mentransformasikan keseluruhan sistem perkhidmatan awam. Yang ini sangat penting kerana kita kena juga ingat yang drive this country bukan menteri, timbalan menteri, bukan. Penjawat awam. And we need best of the best. Jangan kita hilang bakat-bakat kita kepada sektor swasta semata-mata. Kita perlukan juga bakat-bakat dalam sektor perkhidmatan awam dan macam mana sektor perkhidmatan awam ni boleh menjadi sektor yang menarik. Bukan sekadar dapat gaji bulan-bulan cukup-cukup. Akhirnya kita mengharapkan pada pencen. Even pejabat awam ni yang akan konsult menteri-menteri untuk memberikan jawapan dalam parlimen. Betul. Dan menentukan dasar-dasar negara. Menjelaskan dasar-dasar. Dan ahli parlimen berbincang memilih dasar-dasar yang terbaik untuk digubal. Betul. So, masing-masing ada peranan. Betul. Jadi, biarlah isu ini kerajaan kaji dan teliti secara keseluruhannya. Kebaikan untuk pejabat awam dan kebaikan untuk ahli parlimen yang bekerja untuk rakyat.
ditimbang antara keduanya. Okey. Terima kasih. Okey, kita akan berhenti break, akan kembali selepas ini. Okey. Relax bro. Kembali kita kepada podcast Relax Bro, kepada penonton dan pendengar podcast Bro. Jangan lupa follow, subscribe dan like kita di Facebook, YouTube, Spotify, TikTok dan Instagram. Dan insyaAllah sokongan daripada pendengar dan penonton yang akan memastikan podcast ini akan terus bersiaran di setiap episod. Kita kembali kepada ni lah, Dok, satu topik yang mungkin isu yang syok juga nak bincang lah pasal QRP ni. Kita dapat tahu ada announcement daripada PayNet yang mana dia nak start charge semua transaksi QRP kepada merchant-merchant ataupun peniaga-peniaga. Dan dia menjadi satu orang kata polemik bila Dr. Wee Ka Siong membangkitkan isu ni pada kerajaan dan menggesa kerajaan untuk memberhentikan polisi yang baru diperkenalkan oleh PayNet. Dan tak silap saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, PMX kita ni, dia pun ada kata yang charge transaksi ni tidak akan membebankan golongan B40 dan golongan peniaga-peniaga kecil. Apa pendapat Dok? Tapi yang the latest one, kita dapat info that Maybank, Xiaomi, Hong Leong, even Touch 'n Go yang terkini, Touch 'n Go Digital pun dah announce kata dia orang takkan charge. Cuma ini isu dia PayNet ni owned by bank negara. So bila bank negara sendiri owned by bank negara dah buat untung, apa lagi untung banyak dah. Bank ni dah untung lah. Benda-benda macam ni yang orang marah sebenarnya lah. Tapi saya rasa mungkin kerajaan ada justifikasi, bank negara ada justifikasi dia. Cuma bila announcement daripada bank-bank yang biasa diguna pakai oleh especially khususnya PKS lah, niaga kecil dan sederhana ni, dia orang yang pakai banyak. Betul. Makcik goreng pisang, saya pun nasi lemak, agak kagum beli nasi lemak QRP. Okey lah, cashless society. Saya rasa kan kita mula ni bila MySejahtera tu semua nak scan je. Semua nak kena scan. Semua scan QR. Jadi dah biasa. Benda tu dah jadi biasa. Dah jadi biasa. Kita dah boleh terima cashless society yang kita target by 2030 mungkin. Mudah-mudahan dia tercapai. Mungkin ada dapatan terbaru again. Tak silap saya, Visa punya study at the moment tahun 2022 tak silap saya, kita di tahap 74%. Almost. Consumer kita yang going cashless. Kalau saya tengok information kejap average number di successful about 12.9%. Tapi study ada cakap top 3 digital payment method yang pakai kad online 70%, kad contactless 56%, mobile contactless 40%. Jadi memang kita we are on the right track. And towards that lah. We are on the right track. InsyaAllah. Dan selepas ni bukan cash is king lah. Cash is no longer king. The new king is cashless. They don't disturb the king. The king the making. Tapi Dok, saya rasa ini adalah satu pengajaran yang baik untuk kerajaan. Saya rasa. Bila mana kerajaan nak memperkenalkan dasar-dasar baru yang akan sentiasa memberi impak kepada rakyat. Terutamanya dalam konteks QRP ni, untuk makluman pendengar, bila kita buat bayaran, kalau dulu kita banyak bawa duit cash. Kita banyak bawa duit cash. Tapi akhirnya hari ni kita tak perlu ada cash pun dalam poket. Kita hanya perlu ada mobile phone. Kena ada handphone saja. Kalau tak ada kad bank pun tak apa. Tak bawa wallet pun tak apa. Saya pernah ada satu situasi, saya tak bawa wallet, terlupa wallet ni. Nak pergi keluar duit ni, pakai mobile phone kat Maybank. Saya scan je. Dia style lah kan. Kita pakai mobile phone nak bayar. Tapi, apa yang saya nak cuba sampaikan ialah, ia menjadi satu pengajaran kepada kerajaan. Bila mana kita nak memperkenalkan polisi-polisi baru yang memberi kesan direct kepada rakyat, we have to really engage. Kita kena engage rakyat. Saya sentiasa cakap benda ni bila mana kita nak buat polisi. Untuk awareness. Bukan setakat untuk awareness, untuk dapat feedback. Kita nak melihat ketersediaan masyarakat dan rakyat terhadap polisi-polisi kerajaan. Contoh macam ni lah. Bila sedar tak sedar 74%. Kita tak tahu pun. Sedar tak sedar, kita tak tahu 74%. Dan just imagine, jika road to 2030 untuk full 100% cashless society ni,
hanya disebabkan polisi kerajaan yang tak engage rakyat ni disrupted the whole process. Orang akan kembali pakai cash. Buat apa makcik goreng pisang kalau nak charge? Even kita bercakap mungkinlah 25 Tak sen, banyak. tak Tapi banyak. Tetapi bagi dia makcik-makcik, orang, itu makcik-makcik itulah dia punya keuntungan yang dia ada. Ya? Tapi saya nak applaud lah, saya nak ucap terima kasih kepada PMX kerana bagi komitmen kepada rakyat. Saya rasa itu satu langkah yang bagus. Dan juga saya juga nak ucap terima kasih juga pada bank-bank yang ambil inisiatif yang sangat pantas. Walaupun PNET dah announce polisi baru, tapi bank-bank banyak yang tidak mahu melaksanakan lah, tidak mahu melaksanakan kerana saya rasa mereka pun faham keadaan ekonomi semasa yang bukanlah satu perkara yang baik untuk melaksanakan polisi baru yang diperintahkan oleh PNET. Okey. So saya rasa tak ada isu sangat dah pun. Tak ada isu sangat dah. Kita akan kembali untuk satu lagi topik dalam podcast Relax Bro. Relax, bro. Alhamdulillah kembali lagi kita dalam podcast Relax Bro. Tadi kita bahas pasal isu QRP. Sebenarnya ada isu lain lagi yang lebih besar daripada itu, daripada QRP sebenarnya. Actually isu data security. Topik ini kalau kita lihat, saya tak pasti Malaysia berada di tahap mana sekarang. Tapi yang saya tahu sebab saya pernah dengan kawan saya, kami fly ke Kuwait, kami fly even ke Saudi untuk tengok peluang untuk data security di sana. Ada peluang perniagaan. Walau bagaimanapun bukan soal berniaga nak cerita ni. Tetapi ini adalah soal bagaimana Saudi implementkan penguatkuasaan dan undang-undang perihal data security. Itu kalau kita nak bincang, Dok. Bukan sekarang lah. Kita break tadi ada bincang sikit. Untuk maklumat pendengar, kita ada bincang sikit. Dan saya rasa topik ni kita perlu bincang dalam episod yang akan datang atau mungkin episod satu lagi, sebab dia akan melibatkan banyak policy direction dan juga contoh-contoh yang boleh kita rujuk untuk membincangkan tentang data security secara keseluruhan. Tapi yang paling kita nak bincang last ni, malam ni insyaAllah, untuk recording episod 3 ni, isu beras tak habis lagi, Dok. Isu beras tak habis lagi lah, Dok. Isu beras ni apa? Yang ketua pemuda. Ketua muda marah. Tapi itu kerja pemuda, Dok. Nanti kan bila pemuda tak buat kerja, kata pemuda ni tak buat kerja, tak cukup garang. Jadi saya pun dah tak tahu apa nanti orang kata. Ni pemuda buat macam ni salah, pemuda tak buat salah. Apa lagi nak daripada pemuda ni? Tak, dia bukan soal tu. Dia pergi tu okey. Pergi tu okey, terjah tu okey, saya setuju. Even dia adalah exco keterjaminan makanan. Betul. Salah satu dia punya portfolio, Dato' Akmal. Tapi mungkin di satu sudut cara dia menggertak penjual ataupun token kedai, pada saya mereka juga adalah peniaga. Mereka juga adalah salah seorang rakyat Malaysia dan mereka juga bayar tax. So jadi cara menggertak itu dengan mengugut dan sebagainya, pada saya kuas selesa. Okay. Tetapi dia ada hak untuk memberikan tekanan kepada peniaga-peniaga yang tak bertanggungjawab. Kalau betul tuan kedai tu catur beras, simpan ataupun naikkan harga sesuka hati dia, that's fine. Sebab exco dia sebenarnya dia ada kuasa untuk lesen, untuk kebenaran dan sebagainya. Betul. So jadi itu adalah hak dia. Saya setuju. Mungkin walaupun saya bukanlah nak mempertahankan sahabat saya Ketua Muda UMNO Malaysia, tapi apa yang dia buat tu memang itu adalah orang kata tugas dan tanggungjawab dia sebagai bukan setakat Ketua Muda UMNO Malaysia tapi juga sebagai ahli Dewan Undangan Negeri dan juga Exco Kerajaan Negeri. Dan dalam masa yang sama saya rasa kita ni banyak sangat melihat isu beras dalam konteks dan kacamata pengguna ataupun rakyat, tanpa kita melihat konteks beras, isu beras ni dalam konteks keseluruhan, Dok. Dari aspek peniaga, apa cabaran-cabaran peniaga, dari aspek kerajaan, apa cabaran-cabaran kerajaan. Sebab akhirnya bila kita berbincang isu beras ni dari kacamata rakyat semata-mata, dia akan ada satu elemen yang kita tak boleh kawal, iaitu emosi. To be fair, sebab tu kalau kita tengok dari kacamata pengusaha ni,
Nah, yang ini kita tak pernah bincang. Kacamata pengusaha pengilang, kacamata petani. Okey. Contoh, semalam saya dapat satu WhatsApp awal pagi tadi daripada salah seorang tokeh kawan hantar. Dia ni kawan saya ni adalah kawan baik kepada tokeh kilang, salah satu kilang beras yang terbesar di Perlis Utara. Oh, ni sahih ni. Ini Ini confirm lah. sahih dan tepat. Okey. Ini Okey, bukan itu yang cerita penting. biasa-biasa. Itu yang penting. Sahih dan tepat. Okay. Isu yang dibangkitkan, dia buat satu pengumuman di kilang dia, mulai 3 hari bulan 10, dia kata Selasa. Hari ni? Hari ni, harga belian padi adalah 1,200 metrik tan. Okay. Segala kesulitan kepada pihak tuan amat dikesali. Terima kasih. Pengarah urusan. Okay. Sebelum ini, kerajaan menetapkan pembelian padi oleh para pengilang ni daripada petani harga 1,300. Dengan katanya kerajaan berjanji akan bear the cost ataupun the difference tu. Which is subsidi lah yang kerajaan bagi balik kepada pengilang. Betul. Tapi katanya, yang ni saya nak confirm. Yang ni saya nak minta penjelasan daripada kementerian sendiri. Sebab saya cuba dapatkan pegawai di kementerian tapi saya tak dapat nak hubungi. Petang tadi saya cuba hubungi tapi tak dapat. Tak mengapa, tak ada masalah. Ini bukan kita nak judge. Saya tak nak. Sebab kita ni tenang, relax bro. Kita relax, kita tenang. Jangan cepat menghukum. Kita nak tahu apa yang kerajaan janjikan kepada pengilang ini. Okey. Dan apa pelaksanaannya dan apa plannya menguruskan isu yang seperti ini. So nanti ni yang akan masalah ni petani. Yalah. Nak jual dengan harga yang murah. Betul. Okay. Sebab patutnya kerajaan bayar differences tu. Kerajaan bayar differences tu. Dikatakan kerajaan tak bayar. So jadi ini saya kira kementerian perlu berikan perhatian dan penjelasan kepada isu ini dan penjelasan. Saya tak nak menghukum, bukan untuk menghukum, sabar semua, relax, tenang, kita tunggu penjelasan daripada kementerian. Dan saya rasa isu beras ni kita mungkin kena monitor, Dok. Kita kena ada plan. Menteri kata ada sebulan dia nak selesaikan masalah beras ni. Dan juga hari ini saya rasa dia ada bermesyuarat dengan PMX. Menteri ada bagi komitmen lah. Antaranya ialah untuk seimbangkan supply beras tu dengan membawa masuk beras import dan subsidize beras import lebih kurang dalam RM950 per tan, supaya harga beras tu dalam lebih kurang RM31 untuk 10 kilo. Jadi dia punya logik tu, dia kata orang-orang di bandar akan makan beras import, orang-orang di kampung akan makan beras tempatan. Saya tak tahu miskin jadi bandar dia ramai. Beza tu tak banyak. Tapi I mean mungkin itu antara satu short term measures lah untuk menyeimbangkan isu beras ni, dan kita harap ia berkesan. Cumanya kerajaan kena juga memastikan peniaga-peniaga beras pun tidak tertindas. Kita sentiasa ada berapa kilang? 191 kilang beras. Pengilang. 191 pengilang. Tak saya. So seluruh Malaysia tu. Jadi so, dia orang tu kena jaga juga tu. Kenalah jaga. Kena jaga saya juga. rasa kita kena ambil satu pendekatan, pandangan saya kepada kerajaan adalah walaupun kita perlu dilihat memperjuangkan hak rakyat, pengilang juga rakyat, petani juga rakyat. Semua orang rakyat. Jadi kita kena berlaku adil lah dalam mencari keseimbangan untuk menguruskan isu beras. Dia keluar dalam Quran, Allah kata wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'diluhu aqrabu littaqwa. Jangan kerana jenayah sesuatu kaum kamu berlaku tidak adil ke atas mereka, berlaku adil lah. Keadilan lebih dekat dengan takwa. Kita tak suka dekat kelemahan kerajaan, kita nak hukum semua orang, tak boleh. Kita nak pertahankan rakyat kita, hukum orang lain. Orang lain pun rakyat juga. Betul. Mereka adalah pengusaha, mereka adalah petani, mereka juga rakyat. So to be fair, relax bro, kita tenang, kita nilai dengan cara yang adil dan bijaksana, insyaAllah. Baik, jadi ini antara 3 topik yang kita bincang pada malam ini. Cumanya mungkin kita nak sentuh sikit satu topik yang latest lah, Dok. Apa dia? Kabinet reshuffle. Ada dapat invitation ke? Pergi senata ke? Jadi ahli kabinet ke? Masya Allah. Macam nak tengok telefon ni. Kok ada orang call kan? Daripada PMO ke mana-mana kan? Saya tanya tu. Saya ni mungkin tak layak lagi lah.
kita apapun itu adalah kuasa penuh Perdana Menteri. Betul. Saya difahamkan sejam yang lalu Perdana Menteri menafikan hal tersebut. Pertemuan dengan Agong hanyalah pertemuan bercerita tentang isu-isu yang nak dibincangkan dalam kabinet depan. Apapun kita serah pada kebijaksanaan Perdana Menteri, perlu atau tidak nilai sendiri. Okey, kita di sini di podcast ini bukan untuk menghukum orang, kita untuk mengajak semua bertenang sebelum membuat andaian dan membuat kesimpulan. Betul. So jadi moga-moga Perdana Menteri kita membuat keputusan yang bijak untuk membuat kalau reshuffle perlu reshuffle. Betul. Kalau rasa sebab dia tahu dia punya KPI menteri dia. Dia Perdana Menteri, dia letak KPI, kementerian ini apa KPI dia, kementerian ini apa KPI dia. So kalau you tak perform, it's fair for him to reshuffle kabinet. Untuk makluman pendengar dan penonton, semasa kita tengah rekod episod 3 ni, memang topik kabinet reshuffle ni tengah panas. Perdana Menteri pun dah menafikan. Datuk Seri Zahid Hamidi Timbalan, Perdana Menteri pun mengatakan bahawa sehingga jam 5 petang tadi pun tak ada perbincangan dengan Ketua Parti. Kalau tidak, saya rasa dia call Dok. Cumanya saya setuju dengan pandangan Dok. Untuk Perdana Menteri, itu kuasa penuh, prerogatif penuh dia sebagai Perdana Menteri untuk reshuffle kabinet sekiranya perlu. Dan saya rasa dan berpendapat bahawa jika PMX merasakan pasukan dia tidak efficient enough untuk menajui pentadbiran negara, jika perlu reshuffle dapatkan mereka-mereka yang mampu membantu PMX dan negara untuk menguruskan hal-hal negara ni. Satu benda pasal kepimpinan dan lantikan ni. Contoh dalam sejarah Islam. Kalau kita nak mengambil kira soal perasaan dan jiwa dalam nak memimpin ni susah. Dalam sejarah Islam, pelantikan, appointment. Contohnya Khalid Al-Walid, seorang panglima tentera Islam yang sangat hebat, yang sentiasa mengepalai. Kalau dia jadi kepala tu again, kira confident level tentera-tentera Islam tu sangat tinggi. Okay? Digugurkannya oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Betul ada beberapa faktor sebab kebergantungan terlalu sangat pada Khalid dan sebagainya. Umar naikkan muka baru, contohnya Usama bin Zaid pada waktu itu. Kalau nak kira perasaan, efek perasaan Khalid, efek perasaan tentera Islam. Tapi sebab tu kita kata bila ketua ni, dia kena buat tindakan-tindakan. Saya tak kata jangan raikan langsung, tetapi you lebih tahu you punya direction, you lebih tahu you ada your own vision sebagai ketua. So you buat keputusan berdasarkan you punya target dan juga vision. Tapi ini satu topik yang menarik yang kita tak bincang pun topik ni. Cumanya bila Dok naik pasal isu jangan jaga hati dan perasaan pun antara satu topik yang perlu kita bincangkan dalam episod-episod yang akan datang. Sebab saya pun nak tanya banyak benda berkenaan isu ni. Bila mana kita melihat kepada kepentingan untuk memenuhi sesuatu keperluan, melangkaui keperluan hakiki yang sepatutnya dipenuhi, iaitu rakyat dan negara, akhirnya kita akan jadi satu keadaan yang sangat tidak sihat dan kacau bilau lah. Jadi itu saja. Menjaga hati. Topik kita pun menjaga hati tu kan. Jaga hati. Jadi itu saja untuk episod kali ini di Relax Bro. Terima kasih kepada pendengar. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Salam. Relax, bro.